Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Maibs menjunjung syiar memaju ummah. Salah sila Perlis, segalanya Perlis. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, para pendengar kita di mana saja berada, alhamdulillah untuk kali ini kita diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu lagi dan lagi, iaitu khususnya dalam satu episod yang nombornya adalah 45, di mana kali ini kita akan menghadirkan atau melangsungkan suatu kesinambungan tentang manhaj penjaga wahyu di bumi atau manhaj kita kata Al-Hadis. Maka pada kali ini kita menghadirkan episod yang diberi tajuk Perlis di Neraca Penjaga Wahyu di Bumi. Perlis di Neraca Penjaga Wahyu di Bumi, dan bersama-sama dengan kita tidak asing lagi adalah seorang tokoh, seorang ilmuwan dalam bidang hadis, anak jati kampung Batu Dua Lama, Jalan Kaki Bukit, Kangak, Perlis. Dan beliau juga adalah merupakan ilmuwan yang diamanahkan untuk duduk dalam Majlis Mesyuarat Maib. Sebagai ahlinya, beliau adalah yang berbahagia Al-Fadil Dr. Nizamuddin Zakaria. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita boleh bertemu lagi. Alhamdulillah. Dan nampaknya kita kata seperti mana burung bangau tu balik ke belakang kebau. Maka kita kata begitulah. Kita harap, kita kata seperti mana belut balik ke selut, maka dengan itulah kita harap dapat doktor terus menyumbangkan ilmu, menabur ilmu. Khasnya kita kata dalam konteks ini kita dalam audiosia ataupun podcast Salah Sila Perlis. Jadi insya-Allah lah kita sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Nizamuddin Zakaria yang telah meluangkan masa untuk balik ke Perlis untuk bersama-sama dengan kita sekali lagi bagi mengendalikan episod ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada episod yang sebelum ini ataupun pada kali yang pertama Dr. Nizamuddin telah bersiaran, kita memperkatakan sudah pastilah tentang latar belakang beliau. Kita juga telah memperkatakan tentang apakah yang dikatakan manhaj penjaga wahyu di bumi, iaitu manhaj kita kata ahli hadis. Kita juga memperkatakan tentang apakah keistimewaan, khasais ataupun ciri-ciri unik kepada manhaj kita kata ahli hadis. Maka pada kali ini kita nak memperdalamkan lagi, dalam erti kata kita nak melihat bagaimanakah prestasi negeri Perlis yang kita cintai ini sekiranya diukur pada neraca, pada tolok ukur Ahlul Hadis. Jadi ini satu hasrat yang cuba ditunaikan oleh kita episod ini insya-Allah, dan kita kata di barisan hadapannya adalah huraian atau ilmu yang akan dikongsikan oleh Al-Fadil Dr. Nizamuddin. Jadi soalan saya kepada doktor, tonggak utama yakni dari segi politik, geopolitik, sebagai ketua negeri dan juga ketua agama Islam di negeri Perlis adalah tak lain tak bukan daripada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Pemerintah, iaitu buat masa sekarang baginda adalah Tuanku Syed Sirajuddin ibni Tuanku almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, yang dibantu dengan rapat oleh anak-anak baginda, iaitu Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra ibni Tuanku Syed Sirajuddin, Raja Muda Perlis merangkap Tuanku yang di-Petua Maibs. Jadi dalam perspektif kita kata ahli hadis, bagaimanakah kita boleh memahami keprihatinan Raja Perlis atau institusi Raja Wangsa Jamalul Lail Perlis kepada hadis-hadis Nabi SAW? Saya persilakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Sesungguhnya pada detik kita pada kali ini, alhamdulillah, bagaikan ia mengulangkan semula penegasan dan juga pengukuhan bahawa kita ingin menjaga dan memelihara akan dua warisan yang utama,
walaupun bukan bermaksud kita mengaku, tetapi itu ialah merupakan keinginan tekad kita sebagai Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis. Saya pun mewakili ahli mesyuarat dan bersama saya timbalan yang di-Pertua Majlis Maib. Moga-moga kita bincang perkara ini agar dapat kita memperkenalkan hasrat dan tekad kita sebagai untuk kita membincangkan tentang Perlis di neraca penjaga wahyu di bumi. Melihat kepada, kalau kita lihat sejarah, tidak lain dan tidak bukan bagaimana kewafatan Nabi SAW yang membawa sedikit kepanikan di kalangan ummah. Saat Umar bin Khattab pun menggelabah dan hanya mengatakan Nabi pengsan. Tetapi akhirnya Abu Bakar berkata, man kana ya'budullah fa inna man kana ya'budu Muhammadan, sesiapa yang menyembah Nabi Muhammad fa inna Muhammadan qad mat. Nabi sudah pun wafat. Wa man kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah fa innallaha hayyun la yamut. Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian dibacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Tiadalah Nabi Muhammad melainkan rasul utusan Allah dan sebelumnya rasul-rasul yang diutuskan, dan kalau sekiranya Allah sudah mewafatkan baginda ataupun terkorban syahid di medan peperangan, adakah kalian akan berpaling tadah? Bertitik tolak daripada khalifah Rasulullah ini yang memegang akan tugas pertanggungjawapan untuk menjaga institusi al-Islam, menjaga institusi agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang demikian, baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mula-mula menjaga akan keaslian dan juga kesahan Al-Quran dapat dipraktiskan dan juga kesahan sunnah itu dapat diamalkan. Menentang juga usaha-usaha untuk golongan murtadin, Musailimatul Kadzab yang mengaku sebagai Nabi, menentang zakat, dan akhirnya usaha yang dibuat dengan tegas yang diiktiraf oleh Sayyidina Umar telah membawa kepada Islam itu dipelihara. Ini sebagai contoh yang terbaik yang menjadi ikutan kita bagaimana kelangsungan dan kelestarian agama Allah di muka bumi Allah dijaga oleh pengawal dan penjaga sunnah ataupun Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi, betapa hebatnya agama Islam yang suci itu dijaga, diteruskan oleh Umar bin Khattab. Sehingga kan pernah suatu ketika Umar mendengar orang yang mendakwa, dia kata dia dengar Rasulullah bersabda, man ista'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyansarif. Kalau dia dah bagi salam 3 kali dan sebab orang tu pun mai rumah Sayyidina Umar 3 kali dia bagi salam dan dia ingin pulang, dia kata Rasulullah cakap begitu. Umar kata, engkau pastikan hadis ini betul terlebih dahulu. Kalau engkau tidak pastikan hadis ini betul, aku akan cemetikan engkau. Betapa garang dan tegasnya Sayyidina Umar sebagai contoh umara. Bagaimana dia telah pun meminta sahabat yang mendakwa dia dengar Nabi kata begini, sehinggalah sahabat tersebut telah mengumumkan di depan khalayak, siapa pernah dengar man ista'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyansarif. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri, walaupun dia junior dan sahabat Nabi yang paling muda juga, telah pun mengaku, aku telah mendengar daripada Rasulullah hadis ini, dan akhirnya terlepaslah daripada hukuman daripada pemerintah ini. Berbalik kepada soalan yang berbahagia Dr. Hazman tadi tentang bagaimanakah di Perlis, bagaimanakah iaitu Raja Perlis dan juga Raja Muda yang di-Pertua Majlis Agama Islam Perlis telah menjaga dan bertindak menjaga Islam, menjaga institusi Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Saya petik daripada Suara Merdeka yang dikeluarkan pada 14 Ogos 2023 di mana salah satu daripada titah rasmi tuanku yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Perlis menyebutkan belajar hadis pastikan ia merupakan hadis yang sahih. Ini titah yang telah disampaikan, yang dinyatakan oleh tuanku Said Faizuddin Putra Jamadul Lail ketika merasmikan seminar yang dilangsungkan di Kolej Universiti Islam Perlis, dan di antara apa yang dititah perintahkan dalam titah baginda iaitu
setelah mana tuanku telah pun menandatangani sijil-sijil dan watikah tauliah kepada tenaga pengajar di negeri Perlis, maka dengan demikian tuanku telah bertitah hendaknya seluruh iaitu tenaga pengajar, asatidzah, ustaz-ustaz yang mengajar di negeri Perlis hendaklah menjaga akan ahli sunnah wal jamaah dan menjaga juga hadis-hadis yang nak disampaikan merupakan hadis yang benar, hadis yang sahih. Begitu juga kalau kita melihat titah Raja Muda Perlis yang telah pun dikeluarkan oleh bernama pada 17 Februari 2023 semasa bertitah di hadapan guru-guru agama negeri Perlis supaya dalamilah ilmu hadis, belajarlah ilmu hadis dengan maklumat yang disampaikan benar, tidak menyampaikan, menyebarkan dan juga tidak maknanya berceramah dengan menyampaikan perkara-perkara yang tidak benar. Maka pastikan sumber yang sahih untuk menjadi tenaga pengajar di negeri Perlis. Dan itu juga dikira sebagai salah satu daripada titah perintah yang dipertuan yang dipertua Majlis Agama Islam negeri Perlis. Dan kalau kita merujuk yang terakhir yang saya boleh petik juga daripada Suara Merdeka 24 Mac 2023 kalau kita melihat kepada titah Tuanku Syed Fadluddin Putra Jamaluddin menyebutkan umat Islam hendaklah memahami Al-Quran dan hadis kerana itulah tunjang utama dalam kita memelihara agama Islam, dan ketika menyampaikan iaitu bantuan kepada 90 asnaf di Masjid Al-Ihsan Kampung Darat di Besri dan seusai daripada iaitu majlis penyampaian tersebut baginda iaitu tuanku yang di-Pertua Majlis Agama Islam Perlis telah menyebutkan dan menitahkan dalam mempelajari ilmu Islam ataupun ilmu agama ini hendaklah merujuk kepada disiplin-disiplin ilmu yang hendaklah mengambil kira dari sudut memastikan sumber yang benar sebelum disampaikan kepada warga dan rakyat negeri Perlis. Ini menunjuk kata betapa seriusnya Perlis menghadapi dan menangani hadis-hadis yang nak disebarkan mestilah berpandukan kepada metod disiplin yang sahih agar tidak terjebak dengan hadis-hadis yang terlampau daif ataupun lebih malangnya tiba-tiba disebarluaskan hadis-hadis maudhu', hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang kata kena kunyah 40 kali sebelum nak makan, hadis-hadis yang kata sesiapa yang membenarkan suami untuk bernikah satu lagi dapat payung emas dan macam-macam lah kisah-kisah yang bukan-bukan ni kan. Maksud saya adalah saya rasa penuh dengan penuh kesyukuran kepada Allah SWT bahawa kita amat berbangga bahawa bermula daripada tonggak kepimpinan yang paling tinggi sekali, iaitu daripada raja-raja sekali. Sudah pasti bagi pihak institusi raja ada begitu banyak perkara yang nak dititahkan, ada begitu banyak persoalan yang nak diperingatkan kepada rakyat. Tetapi dulu yang teramat mulia Tuanku Yang Di-Pertua, orang kata baik sini, menyempatkan diri juga untuk berpesan-pesan berkenaan dengan hadis yang saya rasa sukar dengan segala hormatnya, sukar untuk kita bandingkan dengan institusi-institusi raja yang lain. Yang maksud saya di mana tuanku dalam 3 titah yang doktor telah kongsikan itu telah misalnya berpesan, peganglah kepada hadis yang sahih, guru-guru agama hendaklah memastikan hadis-hadis itu sahih dan berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Jadi maksudnya seolah-olah kalau di lain tempat atau lain institusi itu mungkin lain cara dia, tetapi ini adalah satu bukti di mana secara berterus terang, tanpa berselindung lagi, tanpa merasa apologetik, bahawa Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Yang Di-Pertua sudah pasti dengan restu Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja juga telah menitahkan perkara-perkara ini supaya menjadi pegangan kepada rakyat. Jadi sebab itulah bagi saya ini merupakan satu nikmat Allah yang perlu kita syukuri, dan juga dan dengan itu kita juga perlu menjunjung kasih
kepada Duli Yang Teramat Mulia Tunku Ini Petua, dan juga sudah pasti kepada Duli Yang Maha Mulia Tunku Raja di atas keprihatinan yang begitu serius berkenaan dengan penjagaan hadi-hadi Nabi SAW. Kalau kita pergi kepada soalan berikutnya, Perlis juga ada perlembagaannya, dan dalam perlembagaan yang disebut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis 1948 itu, dia ada artikel 5 atau perkara 5 yang menghuraikan tentang agama bagi negeri. Dan disebut kata bagi Perlis, agama bagi negeri Perlis adalah Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi bila kata Ahli Sunnah wal Jamaah ini, dia tidak boleh lepas daripada pegangan kepada hadis, kepada kata Al-Quran. Jadi bagaimanakah hemat ataupun perspektif doktor berkenaan dengan kedudukan agama bagi negeri dalam perlembagaan negeri Perlis ini? Ya, terima kasih dengan persoalan yang dikemukakan oleh Dr. Hazman. Tadi kita baru menyebutkan dengan menyembah perasaan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menyembah syukur terima kasih kita, junjung kasih kita kepada iaitu usaha Tuanku Raja Perlis dan Tuanku Raja Muda Perlis yang begitu ambil berat tentang institusi agama Islam, yang dalam titah-titah baginda telah pun mengambil kira tentang pentingnya Al-Quran itu dijaga, wahyu Allah itu dipelihara, dan juga hadis Rasulullah SAW itu dipastikan hadis yang sahih. Dan bila mana kita berkait pula dengan dari sudut rasminya Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perlis 1948, maka disebutkan dengan jelas tentang bagaimanakah merujuk kepada perkara 6 ayat itu kurungan 1. Perkara 5. Perkara 5 ya. Ya, kalau nak diikutkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perlis 1948, Raja Pemerintah Negeri Perlis boleh memerintahkan dengan kata yang lain ditubuhkan negeri di Perlis ini dengan yang disebutkan sebagai Islam sebagai agama dan berpegang dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau yang perkara 6 tu yang seingat saya ialah berkenaan dengan ditubuhkan pula Majlis Agama Islam. Rentetan daripada itu. So dia ada dua perkara. Perkara yang kelima ialah bahawa diwartakan Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis sebagai Islam sebagai agama dan berpegang dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan ini menunjuk kata betapa tegasnya, betapa berat dan betapa seriusnya dalam mendefinisikan dan memastikan Perlis ini dalam iaitu landasan yang benar, manhaj yang benar, manhaj yang walaupun ada nama dan terma yang berbeza, tetapi inilah yang dipanggil manhaj al-hadis yang menjaga benar-benar kalamullah dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berentetan daripada itu pula dalam perkara yang ke-6 tadi kita kalau lanjutkan lagi perkara yang ke-6 kurungan 1 itu menyebutkan Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis, Raja Pemerintah Negeri Perlis boleh memerintahkan ditubuhkan majlis agama Islam dan adat istiadat Melayu Negeri Perlis ataupun MAIP, dan bertanggungjawablah MAIP ini sebagai badan penasihat rasmi Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dalam hal-hal urusan rasmi dan adat istiadat Melayu, sekaligus dalam hal ini membawa kepada dijaga dan dipelihara dengan ahli-ahli mesyuarat, dengan ahli-ahli MAIP yang bersidang dengan persidangan-persidangan daripada masa ke semasa, tahun ke tahun, dalam pada masa yang sama menjaga institusi agama Islam, menjaga iaitu tauliah, menjaga institusi perolehan dan agihan zakat, dan pelbagainya ialah merujuk kepada neraca yang kita sudah letakkan dalam undang-undang tubuh kita berdasar dan berlandaskan Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka dengan yang demikian ini menunjuk kata betapa prihatinnya kalau saya boleh kita mencelah sikit, mungkin pendekatan kita di Perlis khasnya dan di Malaysia amnya agak berbeza dengan negeri-negeri ataupun negara-negara umat Islam yang lain. Katakan di benua Afrika atau mungkin di Timur Tengah sendiri dan sebagainya, di mana di sini telah dikanunkan adanya satu jentera, adanya satu badan khas yang bertindak untuk membantu
peranan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Pemerintah sebagai Ketua Agama Islam itu namanya MAIPS, demi untuk memartabatkan penghayatan Quran dan Sunnah itu yang dirumuskan sebagai Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi mungkin kalau lain-lain tempat itu dia peranan uli amri atau peranan raja tu mungkin tak berapa nak nampak. Mungkin nampak lebih kepada peranan ulama, peranan qadi dan sebagainya. Tetapi peranan raja tu dia mungkin kadang-kadang perasan, kadang-kadang tidak. Tapi kalau bagi Perlis atau bagi negeri-negeri di kita Malaysia amnya, peranan itu lebih dapat dilihat. Jadi itu kita kata mungkin satu keadaan yang ada, dan ini satu perkara yang kita perlu kita kata syukurilah. Kalau nak dikatakan adakah Perlis sebuah negeri ahli hadis ataupun tidak, mungkin masih ada tanda soal, masih ada question mark. Tetapi yang kita dapat pasti adalah yang pastinya Perlis tidak menyokong hadis-hadis yang terlalu lemah. Perlis tidak menyokong hadis-hadis palsu. Dan Perlis tidak menyokong riwayat-riwayat yang tidak ada asal usulnya. Itu sangat pasti. Kan? Jadi yang tu antara perkara yang mungkin sedikit tambahan lah. Tapi kita sampai kepada satu segmen tetap kita, iaitu namanya Pelik Perlis, dan bagaimana kita nak memperkatakan dalam konteks menjaga wahyu, atau Perlis menjaga wahyu Allah ataupun menjaga hadis-hadis Nabi SAW ini di atas muka bumi. Kita telah memilih satu perkataan Perlis yang disebut sebagai pejera. P-E-J-E-G-H-A. P-E-J-E-G-H-A sebutannya adalah pejera, doktor. Dan pejera ni dia ada dua makna. Pertama adalah berawas atau mengawasi. Yang kedua adalah mengambil kesempatan. Tapi bukanlah mengambil kesempatan tu dalam konteks yang negatif, konteks yang positif. Kan? Seolah-olah macam disebut, kalau hujan ni, pejera tengoklah. Kita kata cuba kita tahan ayak bubuh dalam tempayan. Ataupun tumpang-tumpang lapang ni, pejera-pejera sikit, apa-apa yang kita kata kerja-kerja tak habis tu kita perhabis dah. Itu maknanya mengambil kesempatan. Dan satu lagi pejera dengan bermakna awas. Sebagai contoh kita kata, hak tu kalau tak pejera betul-betul itu masuk dalam longkang tu. Contoh kita kata macam tu kan. Dan seperti mana biasa saya jemputlah tetamu kita Dr. Nizamuddin untuk memberikan contoh ayat-ayat beliau menggunakan perkataan pejera. Saya persilakan. Okey. Dia pejera ni mungkin bahasa yang lama kita tak pakai lah kan. Jarang pakai. Jarang pakai. Tapi kalau dalam konteks mengawasi dan menjaga ni, di antara yang boleh kita contohkan, contohnya beginilah. Budak-budak sekolah, Jabatan Agama Islam di bawah kawalan Majlis Agama Islam memastikan agar anak-anak di peringkat sekolah rendah lagi di orang kata kena pejera budak-budak daripada awal lagi dengan akidah yang benar. Jadi Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis ni maknanya pejera betul-betul agar didik pengajian Islam akidah yang benar. Akidah yang benar itu walaupun kita duduk jaga bab solat, bab taharah, tetapi yang kita duduk pejara betul-betul ialah bab akidah tu. Bab akidah. Jadi MAIP ni di Perlis ni salah satu benda yang kita jaga elok, kita nak jaga akidah yang betul. Maknanya MAIP Jabatan Agama Islam pejara betul-betul agar anak-anak didik di sekolah dan di masjid dapat dijaga akidah mereka. Supaya mereka berakidah dengan akidah yang benar. Dan dapat kita awasi mereka dengan akhlak yang mulia. Kita kena pejara mereka daripada peringkat sekolah lagi. Jadi itu adalah ayat yang Dr. Nizamuddin buat menggunakan pejara, tapi pejara yang bermakna mengawas. Ada mungkin ayat yang bermakna ambil kata peluang atau mengambil kata kesempatan yang ke arah positif itu? Mungkin juga kalau contohnya ginilah. Di ketika bulan
4 dan bulan 5 ni, Ya. musim orang duk ambil harum manis ni. Ya. Kira kita kena penjara betul-betul kesempatan untuk hasil mahsul negeri Perlis yang paling unik harum manis ni, Ya. dapat mereka kita penjara betul-betul pengusaha dan peladang pekebun harum manis di Perlis ni, kita penjara betul-betul agar mereka dapat menunaikan zakat. Ya. Penjara betul. Itu juga maksudnya kesempatan jadikan niat, jadikan cuba kita tambahkan, elokkan lagi niat. Kita kata bertanam harum manis ni contohnya adalah salah satu daripada tujuan adalah sekiranya Allah Ta'ala beri cukup hisap, cukup apa, adalah untuk menunaikan zakat di jalannya. Menunaikan zakat di jalan Allah Subhanahu Pertanian Wa Ta'ala. itu sebagai satu perniagaan. Perniagaan itu pun kena zakat perniagaan. Jadi daripada zakat perniagaan itulah kita penjara betul-betul supaya dapat mereka tingkatkan produktiviti, dapat mereka juga tingkatkan pembayaran zakat. Dan kesempatan dan dengan itu akan dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pendapatan pun menjadi lebih berkat, hidup pun menjadi lebih selamat, dunia dan akhirat. Jadi kita kata yang tu, tuan-tuan dan perempuan, sekali lagi kita kata dialek kita dan bahasa Perlis kita adalah merupakan sebahagian daripada falsafah kita dan tamadun kita. Marilah sama-sama kita hidupkan, marilah sama-sama kita jaga. Mudah-mudahan ia dapat menjadi satu lagi warisan negeri Perlis yang boleh berperanan untuk merakamkan pelbagai pemikiran dan kearifan yang ada dalam kata negeri Perlis. Okey, berikutnya kalau kita pergi pada persoalan lain, dalam mempertahankan, menjunjung kesucian hadis-hadis Nabi SAW atau menjunjung hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai sumber rujukan yang tertinggi selepas Al-Quranul Karim, maka dalam aspek fatwa, bagaimanakah kita dapat mencerap atau dapat melihat bagaimanakah aspek ini diaplikasikan, bagaimanakah pegangan kepada sunnah itu berperanan dalam fatwa sehingga melahirkan fatwa-fatwa yang bertujuan untuk memelihara akidah, syariah dan akhlak umat Islam di negeri Perlis. Saya persilakan Dr. Nizamuddin. Ya, tentulah fatwa akan menterjemahkan undang-undang tubuh negeri Perlis yang telah pun menetapkan bahawa Perlis ialah merujuk kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, dan sebarang usaha yang mana menyumbang kepada keluar daripada landasan Ahli Sunnah wal Jamaah ditolak, ditentang. Dengan itulah kalau kita dapat melihat sendiri, kalau salah satu sampel sajalah kita boleh contohkan di sini, ialah di mana waktu Datuk Dr. Juanda Jaya menjadi mufti negeri Perlis, telah pun keluar fatwa berkenaan dengan larangan ahli sunnah wal jamaah berkahwin dengan Syiah. Maknanya di antara fatwa tersebut yang telah bersidang pada 15 hingga 16 November 2010 telah pun mengambil keputusan bahawa iaitu umat Islam berkaitan dengan hukum pernikahan ahli sunnah wal jamaah dengan penganut Syiah ini, bahawa Jawatankuasa sebulat suara telah bersetuju dengan keputusan, maknanya menolak ataupun tidak menggalakkan. Dengan bahasa yang lunak itu tidak menggalakkan, tetapi dengan lebih, orang kata bagus, dengan lebih tepat lagi, menolak perkahwinan yang telah pun menyebab dan melibatkan keluar daripada landasan Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu tidak digalakkan sama sekali berkahwin dengan penganut ajaran Syiah ini. Apatah lagi di Malaysia lah, kita bukan di Yaman. Yaman mungkinlah Syiah Zaidiyah, tetapi di Malaysia majoritinya ialah Syiah Imamiyah ataupun Syiah Imam 12 Ithna Asyariyah. Keputusan Jawatankuasa ini juga telah pun dibawa ke Majlis Agama Islam dan telah pun diperakukan dalam mesyuarat
pada 7 Disember 2010. Ini menunjuk kata betapa salah satu daripada contoh fatwa institusi kefatwaan di Negeri Perlis mengambil serius tentang pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dan mengambil hal yang amat-amat berat terhadap contoh elemen yang boleh menyebabkan terjebak kita dengan ajaran bukan Ahlussunnah wal Jamaah ialah pernikahan. Maka kita menolak pernikahan dengan melibatkan pegangan iaitu Syiah contohnya. Kalau saya boleh menambah sedikit, asal usul kepada fatwa ini adalah bermula ifta ini dimohon oleh seorang wanita rakyat Perlis yang terberkahwin dengan seorang penganut Syiah dalam keadaan penganut Syiah itu merahsiakan bahawa dirinya Syiah. Apabila lama-lama telah hidup bersama itu, dia mula merasa kenapa dari segi akidah pelik, daripada segi syariah pun pelik, daripada apa pelik, tiba-tiba Syiah. Maka daripada situlah kita kata dia telah memohon fasah dan perkahwinan itu telah difasahkan antara lain menggunakan matan fatwa ini sebagai salah satu penguat kepada penghakiman yang dibuat di Mahkamah Syariah lah. Tapi maksud saya adalah mengapa sikap itu dibuat dalam fatwa-fatwa Negeri Perlis adalah kerana Syiah amat bersikap tidak adil kepada para sahabat, dan para sahabat adalah merupakan tunjang kepada pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dan sudah pasti tunjang kepada manhaj kita kata al-hadis. Maka sebab itulah kita kata antara lain itu merupakan satu contoh. Kan? Dan kemudian kalau kita pergi kepada fatwa Maibs yang saya rasa mungkin telah kita sebut beberapa kali, iaitu fatwa Maibs tahun 88 tentang takrif Ahlussunnah wal Jamaah, menyebutkan bahawa Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada As-Sunnah dan juga berpegang kepada jalan para sahabat Nabi SAW. Maka kita kata kalau Al-Quran dan Sunnah saja tidak ada jalan para sahabat, maka itu tidak diperakui oleh fatwa Negeri Perlis sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sebab itu kalau kita perhati balik, itu contoh bagaimana pelaksanaan manhaj penjaga wahyu di bumi ini dalam ifta ataupun dalam fatwa. Okey, satu lagi perkara yang saya rasa unik ke dalam Negeri Perlis ini adalah tentang bagaimana kawal selia yang dilaksanakan kepada para penceramah, para pendakwa, para guru agama dan sebagainya. Jadi Negeri Perlis juga memiliki garis panduan kepada para penceramah, para pendakwah yang mungkin pada hari ini mereka bukan sahaja bergelar pendakwah atau penceramah, mereka mungkin bergelar pada hari ini sebagai motivator, mereka mungkin bergelar kaunselor, mereka mungkin hari ini menyebut diri mereka sebagai coach. Kan? Ataupun sebagai bro itu, bro ini dan sebagainya, tetapi hakikatnya mereka masih lagi berceramah dan kadang-kadang juga berceramah kita kata agama. Maka bagaimanakah kawal selia ini mempengaruhi kedudukan Negeri Perlis dalam neraca Ahlul Hadis? Saya persilakan doktor. Kalau apa yang telah diletakkan garis panduan penceramah agama di Negeri Perlis yang telah pun diperakukan oleh MAIPS, iaitu Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis pada mesyuarat bilangan kedua 2016. Di antara garis panduan yang telah ditetapkan, mana-mana penceramah yang belum ada tauliah hendaklah memohon terlebih dahulu tauliah dengan pihak penganjur membuat permohonan 14 hari sebelum, selewat-lewatnya 14 hari lah ataupun lebih awal lagi bagus, sebelum daripada program ceramah itu berlangsung. Kalau yang sudah dapat tauliah dengan temuduga, dengan segala iaitu ujian, bacaan, dengan pengetahuan itu, alhamdulillah lah sudah menepati akan garis panduan pengajar di Negeri Perlis. Tapi kalau yang belum ada tauliah, hendaklah mengemukakan permohonan terlebih dahulu kepada pihak iaitu Jabatan Agama Islam ataupun Jabatan Mufti untuk mereka iaitu luluskan dan benarkan program berlangsung di Perlis. Dalam pada itu, penceramah hendaklah mematuhi beberapa perkara. Yang pertamanya menjaga akhlak. Menjaga akhlak. Kadang-kadang isu iaitu tidak terkawal, mungkinlah mengutuk,
menggunakan cara kecam, hina dan seumpamanya, maka itu landasan negeri Perlis tidak boleh berceramah dengan keluar daripada norma-norma akhlak. Yang kedua ialah dengan berpakaian yang sesuai dengan majlis. Yang ketiga ialah tepati masa dan tidak menggunakan bahasa yang kasar ataupun kesat ataupun lucah ataupun isyarat lucah. Tak bercakap lucah dan buat isyarat lucah pula. Lagi-lagilah di negeri Perlis kita tidak mengalu-alukan cara lucah dan isyarat lucah ni. Maka ini termasuk juga apa yang diistilahkan sebagai lawak double meaning itu. Pun tidak dialu-alukan. Minta maaf lah. Lain tempat lah. Tapi bukan di negeri Perlis. Okey, berikutnya. Termasuklah juga hendaklah menghormati undang-undang tubuh negeri Perlis. Itu garis panduannya. Yang mana undang-undang tubuhnya telah pun ditetapkan bahawa kita menjaga ahli sunnah, pegangan ahli sunnah wal jamaah itu. Dan juga menghormati keputusan fatwa yang rasmi yang sudah diendoskan negeri Perlis. Jangan kita mengeluarkan ceramah yang bertentangan dengan apa yang telah difatwakan negeri Perlis. Dan begitu juga tidak menyebut, ini perkara yang paling penting sekali. Tidak menyebutkan dalam ceramahnya riwayat-riwayat yang palsu ataupun riwayat-riwayat yang terlampau dhaif dalam ceramahnya. Lalu dia cerita Tha'labah yang tak bayar zakat ke, ataupun kisah katalah Sayyidina Umar kena leter dengan isteri dia lah. Macam-macam lah cerita kan. Jadi banyak Sayyidina Umar membunuh anak perempuannya. Dan pelbagai lagi kalau nak disebutkan. Kecuali hendaklah dipastikan riwayat itu riwayat yang benar. Riwayat yang benar iaitu riwayat yang sahih dan juga tidak ada unsur-unsur kempen kepada politik. Maksudnya tadi adalah boleh cerita riwayat yang palsu dengan tujuan untuk mengajar ataupun menerangkan ini riwayat yang palsu. Itu tidak masalah. Memberi contoh, mengajak dan sebagainya. Contohnya dia mengajak contohnya utlubul ilma walau bisin. Untuklah ilmu walaupun ke negeri Cina. Itu bukan hadis Nabi. Contohnya lah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu bukan kata-kata Nabi, itu kata-kata Umar. Ta'allabu qabla an tasudu. Belajarlah sebelum kamu memimpin. Kata-kata Umar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kamu dihisapkan. Rupanya kata-kata Umar. Jelaskan yang tu tak ada masalah. Maknanya kena bagi riwayat palsu ini tidak boleh dikemukakan sama sekali oleh kata penceramah kecuali pada bahagian dia nak jelaskan itu adalah palsu. Betul. Dia kena jelaskan ni hadis ini palsu. Maknanya yang tu tidak ada masalah. Itu kita benarkan. Kemudian juga hendaklah menjaga dari sudut ni lah. Tidak menyebut-nyebut ribah, mengumpat. Kadang-kadang ada ceramah yang daripada mula sampai ke hujung cerita tentang kawan tu je. Duk kutuk kawan tu, duk kutuk pemimpin tu ke, maka dan seumpamanya. Maka kita di negeri Perlis tidak mengalu-alukan konten dan isi ceramah yang duduk kutuk orang, seram peribadi orang. Bahkan kita nak kemukakan sumber yang paling mulia ialah kalamullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak mengalu-alukan buat mai ke Perlis ini cara yang mana pi campur kuliah dengan ribah. Kuliah ni suci, yang mulia. Tiba-tiba duduk cerita tentang ni kawan ni cincin berapa juta ke apa. Cerita macam-macam. Ini bukan ceramah yang kita alu-alukan di negeri Perlis ni. Itulah lebih kurang serba sedikit. Saya rasa ada satu lagi perkara yang amat berkaitan dengan hadis. Yang amat berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Iaitu dalam garis panduan kepada penceramah ada garis panduan yang ke-11 yang berasal dari hadis. Betul. Iaitu apa dia tu, doktor? Yang terakhir itu tidak menjual ataupun berkempen barangan tertentu dalam masjid. Macam mana kita nak faham keadaan tu bahawa Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih melarang untuk mana-mana produk dijual dalam masjid, dan bagaimana untuk kita mungkin secara ringkas dapat membezakan ini kuliah tentang ekonomi Islam. Macam mana kita nak bezakan bahawa ini ekonomi Islam dan kuliahnya, dan ini adalah sebenarnya jual barang. Dia begini,
Kalau semata-mata kita menjelaskan hadis tentang kitabul buyu', kitab tentang perniagaan, jual beli dan juga haramnya riba dan seumpamanya, itu tidak mengapalah. Kita memperihalkan tentang iaitu hadis-hadis yang menjelaskan tentang pentingnya ekonomi Islam, pentingnya perniagaan yang jujur dan berkat, dan tipu daya dalam perniagaan itu dikira membawa kepada iaitu kita panggil tidak berkatnya perniagaan, itu tidak ada masalah. Tetapi dengan menggunakan pentas agama dan juga dengan nama agama, bahkan kadang-kadang dengan kempen kita makanan sunnah Rasulullah dan akhirnya menyebabkan para jemaah itu telah pun libatkan di kuliah-kuliah untuk belilah barang ni. Barang ni sebenarnya nak ikutnya susu kambing ni, contohnya lah. Susu kambing ni waktu Nabi Isra Mi'raj kat Baitul Maqdis tu, Nabi minum susu kambing ni lah. Contoh je lah. Tak pasal-pasal dalam masa yang sama dia dah kempen beli barang dia di dalam pentas ceramah. Dan pada masa sama dia kaitkan Nabi minum susu kambing waktu Isra Mi'raj. Betul tak betul minum susu kambing, wallahu alam, dah satu benda agak. Kadang-kadang yang paling bahaya sekali dalam masa dia nak promote barang tu, dia telah pun palsukan ataupun telah pun menyebarkan hadis-hadis yang tidak sebenarnya Nabi cakap begitu, tiba-tiba dia kata begitu pula. Yang tu lagi bimbang lah. Dengan yang demikian, jangan kita gunakan kesempatan untuk kita promotekan barang-barang, apatah lagi dengan kita mempromosi hadis-hadis berkaitan dengan barang kita demi untuk melakukan barang. Walaupun demikian, kalaulah sekiranya pihak masjid ada koperasi tersendiri di luar masjid yang mana ada ruangan yang bukan dipanggil ruang salat dan ruang ceramah, itu tidak ada masalah lah. Maka di situ saja boleh. Itu dibenarkan. Tapi bukan di ruang yang dikatakan betul-betul masjid yang masjid lah. Betul. Maksud saya adalah kadang-kadang 11 kriteria kawal selia kepada penceramah ataupun kita kata guru agama ataupun kepada pentazkirah dalam kita perlih ni perlu dihayati. Betul. Oleh semua pihak, semua kata lapisan. Mungkin orang-orang di agensi agama Islam dia prihatin benda ini, tetapi kadang-kadang orang yang diamanahkan sebagai jawatankuasa karya, yang jadi biro dakwah atau biro tarbiyah, biro pendidikan, yang duk jemput penceramah-penceramah, pengajak-pengajak dan sebagainya, dia pun kena fasih ke sebelah kriteria ini supaya kalau ustaz tu terlajak, dia dapat berikan teguran, dapat berikan peringatan, dan dia dapat kita kata menjalankan tapisan di peringkat masjid dan peringkat surau lagi, supaya tidak terlibat kepada perkara-perkara ni lah. Okey, kalau kata berikutnya, salah satu daripada syiar Ahlul Hadis atau syiar manhaj penjaga wahyu di bumi dalam perlih adalah tergambar di dalam khutbahnya. Dan salah satu daripada syiar dalam khutbah Jumaat dan khutbah Hari Raya Negeri Perlih adalah satu bahagian yang merupakan dikatakan dapat kita istilahkan semboyan Ahlul Hadis. Jadi mohon Doktor huraikan berkenaan dengan syiar ini. Betul. Sebagaimana yang Dr. Hazman memberitahu kita bahawa salah satu daripada keunikan dan juga niche Negeri Perlih ini, khutbahnya kita akan dengar. Mula tu khutbah ialah khutbah hajah dipanggil. Khutbah hajah itulah yang diajak oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabah. Dan para sahabat juga mengajar kepada tabi'in dan berikutnya. Iaitu maksudnya sebelum memulakan khutbah atau isi yang lain maka mukadimahnya adalah itu. Mukadimahnya telah pun disebutkan, sebenarnya khutbah hajah itu telah direkodkan daripada hadis-hadis yang sahih. Daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan banyak lagi perawi-perawi hadis telah pun merakamkan apakah yang dimaksudkan dengan khutbatul hajah, yang dengan ringkasnya boleh kita sebutkan bahawa dimulai dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah, sampai kepada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dan juga ya ayyuhalladzina amanu
ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, sampai kepada ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida, dan sampai kepada yang ni lah, yang merupakan perkara yang selalu disiarkan dan semua khatib akan menyebutkan, fa inna khairal hadis kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik kalam itu kitab Allah, Al-Quran, Al-Quran, wa khairu hadi, dan sebaik-baik petunjuk itu petunjuk baginda hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur, dan adalah perkara yang paling buruk sekali, muhdatsatuha, perkara-perkara yang diada-adakan dalam hal agama, dikaitkan ini agama tetapi diada-adakan, wa kullu muhdatsatin, setiap yang diada-adakan itu dianggap bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu membawa kesesatan, dan kesesatan itu membawa kepada neraka. Ini sebenarnya garis panduan dalam khutbah hajah sekaligus yang diajar oleh Nabi, diajar juga oleh para sahabat, dan dipraktikkan di negeri Perlis sebagai salah satu daripada syiar untuk kita di sebalik rukun khutbah juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, dan juga disebutkan juga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan di antara yang paling utama iaitu niche negeri Perlis ni, syiar dan keunikannya ialah berpesan-pesan untuk menjaga Al-Quran, menjaga As-Sunnah, dan mengekang sebarang bid'ah. Mengekang sebarang bidah, itulah satu perkara yang dijaga dan dipelihara oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi maksud saya adalah sekiranya mana-mana individu, lelaki dan juga perempuan, kalau kata lelaki, jika dia datang dah hadir solat Jumaat di mana-mana masjid dalam kata negeri Perlis, kalau dia tidak hadir pun, dia misalnya berada di negeri lain, selepas waktu Jumaat dia boleh mengikuti rakaman atau live streaming ataupun apa. Begitu juga sekarang ni orang perempuan pun boleh mengikuti khutbah-khutbah ini. Bagi negeri Perlis, kita akan mendapati khutbah itu akan dimulai dengan apa yang dikatakan khutbatul hajat, yang disebutkan di mana Nabi bersabda itu, dan diulang pada tiap-tiap kali sebagai mukadimah kepada khutbah Jumaat tersebut. Dan keunikan lagi Dr. Azman, pada khutbah yang kedua tu akan disebutkan contoh dan sampel-sampel sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling terbaik juga. Mesti ada khutbah yang kedua tu, mesti akan sebut contoh-contoh sunnah baginda Rasulullah yang boleh kita hidupkan dalam kehidupan kita. Walaupun tak dua ke tiga, kurang-kurang satu itu disebut dan dipesankan. Tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu kita akan dengar sunnah-sunnah Nabi. Khatib bangun daripada duduknya yang sebentar, terus dia sebutkan apakah sunnah-sunnah pilihan pada kita minggu itu, barulah dia berselawat, barulah dia memulakan doa dengan doa untuk menutup khutbah itu. Itu betapa hebatnya dan betapa cantiknya. Jadi sudah dipanggil rangkuman dalam dua khutbah itu, perkara yang terpenting demi menjaga kelestarian wahyu Allah dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuma je kalau kata duk pi Jumaat tu, kerja duk lena tu takkan dapat jugalah. Jadi kalau kita berikan perhatian dan kita dapat hayati betul-betul, baru kita boleh merasakan apa yang dikatakan kelainannya dan bagaimana kesan-kesan daripada wahyu yang sahih itu membekas kepada jiwa dan berubah dan dapat mentransformasikan diri kita menjadi insan atau manusia yang jauh lebih baik lah. Jadi kita kata yang itu semua tu adalah tepuk dada, tanyalah iman. Jadi mudah-mudahan ada perkara-perkara tu disediakan dalam khutbah Jumaat negeri Perlis pada Saban Minggu. Soalan berikutnya, untuk mendidik generasi muda, selain daripada kelas-kelas yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan dengan subjek pendidikan Islam, oleh JAKIM menerusi kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah, Maib juga mewujudkan apa yang dikatakan Sekolah Agama Petang Perlis. Antara lain ni untuk mengukuhkan penghayatan kepada Quran dan Hadis. Mohon ulasan daripada doktor. Memang benar, di sebalik pengajian di sekolah
yang arus perdananya sudah ada pendidikan Islam, kemudian sekolah tambahannya iaitu kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa yang bermula tahun 1990 lagi oleh bahagian hal ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri JAKIM yang menguruskannya. Maka Perlis telah pun maju ke hadapan lagi dengan hasrat dan dititah perintahkan sendiri oleh tuanku yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis, di mana iaitu penubuhan sekolah agama petang Perlis, iaitu SAPPS. Dan ini adalah satu dipanggil langkah bagaimana untuk memastikan benar-benar anak-anak Perlis sejak dari awal lagi dapat diberikan asuhan akidah, diberikan asuhan iaitu pegangan yang benar, diberikan asuhan acuan berlandaskan yang disebutkan sebagai ahli sunnah wal jamaah ini. Kita mulakan daripada awal, maknanya sekolah yang telah dipilih, walaupun kita katakan sekolah-sekolah yang terpilih terlebih dahulu, tetapi ia ialah kita kata boleh dikatakan bersesuaian dengan amanat 7 amanat tuanku sendiri yang telah pun dititahkan pada 20 April 2017, di mana di antara amanat yang ketiga itu, daripada 7 amanat itu berbunyi anak-anak di negeri Perlis hendaklah mewarisi kefahaman yang jelas tentang ahli sunnah wal jamaah yang dipegang dan diamalkan dalam negeri ini. Justru mereka merupakan pewaris kita. Pewaris yang perlu dididik, bukan dah besar baru didik dah, daripada kecil lagi. Sekolah agama petang ini diwujudkan bagi pihak-pihak yang bertanggungjawab dapat kita pastikan dari sudut sukatan yang telah dikawal oleh MAIB dan dilancarkan dan dijalankan operasinya oleh Jabatan Agama Islam Perlis di bawah bahagian pendidikannya itu. Betul. Maka dengan demikian kita pastikan supaya sekolah yang dipanggil SAPPS ini dapat dijalankan dengan jayanya di Perlis. Maka ini salah satu daripada usaha yang telah dilakukan, dan dengan inayah dan izin Allah juga, alhamdulillah, telah dijalankan secara berperingkat-peringkat. Sebanyak 15 buah sekolah rendah telah dipilih mewakili 15 Dewan Undangan Negeri di negeri Perlis ini, yang telah bermula sejak tahun 2018 lagi. Dan ini usaha murni yang baik. Projek ini bermula daripada kelas tahun 1 dan dilaksanakan setiap petang hari Jumaat selama 3 jam selepas sesi persekolahan perdana, dan SAPPS ini telah dilaksanakan sepenuhnya pada bulan Januari 2019, iaitu pada setiap petang hari Rabu selama 3 jam. Jadi murid tahun 1 sesi 2019 telah dipilih menjadi pelajar SAPPS ini di 70 buah sekolah rendah dah. Daripada bermula yang sedikit itu telah pun dapat dilaksanakan, dan akhirnya pada tahun 2020 sebanyak 80 buah sekolah di negeri Perlis, dan telah pun melibatkan iaitu bilangan yang lebih ramai. Dan kalau kita nak tengok pada tahun 2021 lagi telah pun melibatkan iaitu kalau nak diikutkan dengan bilangan yang lebih ramai lagi, melibatkan sampai kepada jumlah tenaga pengajar pun 430 orang. Dan walaupun melibatkan guru-guru kafah, tetapi dengan berpandukan modul dan juga kurikulum yang mengambil kira bagaimana kita nak memelihara pegangan ahli sunnah wal jamaah yang benar dan laras fikir yang tepat, yang kita ingin memastikan dapat dimulai daripada kecil lagi dan sampai menengah dan sampai ke atas. Nanti mereka moga-moga menjadi warga di negeri Perlis yang akan menjunjung tinggi iaitu Al-Quran dan hadis, dan menjunjung tinggi juga titah perintah Duli Yang Amat Mulia tuanku yang di-Pertua Majlis Agama Islam MAIB itu sendiri. Maksud saya adalah kalau kita lihat balik, bukan MAIB menolak sukatan pelajaran pendidikan Islam kebangsaan yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, dan bukan MAIB menolak
sukatan pelajaran kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah yang dilaksanakan oleh JAKIM. Dan semua sistem itu beroperasi dalam negeri kita, dan anak-anak kita mempelajarinya dan menjawab peperiksaan menggunakan sukatan itu, tetapi sebagai tambahan supaya pegangan kepada Quran dan Sunnah ini berdasarkan Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis ini akan jadi lebih semarak dan lebih baik, maka diperkenalkan satu inisiatif Sekolah Agama Petang Perlis, disingkatkan sebagai SAPPS. Saya mungkin ada sikit cerita lawak sikit, iaitu ada orang tanya pasal apa singkatan dia lagu ni. Pasal apa SAPPS? Jawapan dia mudah saja. Kalau SAP, Sekolah Agama Petang, betul juga, tetapi dia sama dengan satu lagi syarikat, iaitu syarikat Ayak Perlis, SAP. Jadi sebab itulah menjadi SAPPS. PS tu adalah P besar, S kecil bermakna Perlis. SAPPS bermakna Sekolah Agama Petang Perlis. Jadi itulah sebab dia. Tapi saya nak pergi kepada satu lagi soalan. Kalaulah dulu Dr. Nizamuddin adalah merupakan antara perintis kepada rakyat Perlis ataupun tokoh Perlis yang telah bermusafir, telah menjalankan rehlah dan pengembaraan daripada Perlis pergi ke bumi Rasulullah SAW, iaitu ke Madinah, dan menuntut atau mengaji di Fakulti Hadis, Kuliah Hadis Universiti Islam Madinah. Pada hari ini, dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, telah ditubuhkan oleh MAIP sebuah institusi pengajian tinggi namanya Kolej Universiti Islam Perlis, dan paling menarik sekali, sebuah fakulti hadis dengan nama Fakulti Quran dan Sunnah FQS telah ditubuhkan oleh KUIPS. Jadi seolah-olah bukan kita menafikan perjalanan untuk orang pergi mengaji hadis di bumi Rasulullah SAW, tetapi pada hari ini seolah-olah tak pergi ke Madinah pun boleh mengaji ilmu hadis dengan mendalam, daripada peringkat ijazah ke masters ke PhD dalam negeri Perlis sendiri. Jadi mohon doktor huraikan bagaimanakah ini relevan berkaitan dengan manhaj Ahlul Hadis atau manhaj penjaga hadis di bumi. Kita melihat kepada penubuhan Kolej Universiti Islam Perlis tahun 2013. Dan ini inisiatif daripada Majlis Agama Islam untuk menubuhkan sama ada universiti ataupun kolej universiti yang membawa dan juga dapat meletakkan pendidikan Islam dengan menawarkan kepada warga di negeri masing-masing dalam Convention Majlis Agama Islam di peringkat persekutuan. Dan akhirnya Perlis 2013 telah melaksanakan apa yang dihasratkan daripada convention pada tahun sebelum itu. Dan hasil daripada itulah tertubuhnya Kolej Universiti Islam Perlis, dan rentetan daripada penubuhan fakulti-fakulti di Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS. Akhirnya 2018 telah pun selesai, dan bermulalah fakulti iaitu Quran dan Sunnah, pengajian Quran dan Sunnah, iaitu Fakulti Al-Quran dan Sunnah FQS di KUIPS itu sendiri. Dan alhamdulillah dengan bermulanya Fakulti Quran dan Sunnah di KUIP ini dapat benar-benar dilaksanakan sebagaimana yang kita aspirasikan dalam Majlis Agama Islam dan juga negeri Perlis untuk menjaga sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dalam bentuk yang lebih profesional, dalam bentuk yang lebih akademik, dalam tawaran kursus-kursus, program-program, sama ada ia merupakan kursus-kursus dan program-program akademik yang ditawarkan. Bahkan rentetan daripada itu juga KUIP akan dapat memberikan khidmat para pensyarah, para asatidah
Dan ilmuannya. Dan perkhidmatan-perkhidmatan yang boleh kita menyemarakkan lagi, mengihyakan lagi sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itulah hasrat bagaimana kita nak menjadikan khidmat universiti kepada masyarakat di di negara Malaysia dan di peringkat antarabangsa amnya. Lalu rentetan daripada itu juga dengan kolaborasi KUIPS, dengan Jabatan Mufti, dengan perkampungan sunnah bersiri sekian lama, dengan juga perkhemahan sunnah juga berlangsung pada tahun 2024 ini, memastikan iaitu dapat dihidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dalam bentuk yang terperinci, dalam bentuk yang tersusun jadualnya, dan ramai di kalangan iaitu asatidah, para penceramah yang diambil juga daripada Kolej Universiti Islam Perlis sebagai penganjur, sebagai organizer dan sebagai urustia yang dapat menjamin dan juga memastikan kelancaran iaitu program perkampungan dan perkhemahan sunnah ini. Mukhayyam sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Satu perkara yang menarik juga di sebalik iaitu yang kita letakkan KUIP sekarang dengan di sini pencinta sunnah dilahirkan. Slogannya. Slogan itu. Slogan yang diringkaskan dengan DPSD. Akhirnya perkara ini bukan di slogan dan hanya da'ayah semata-mata, tetapi akan dijadikan suatu gerak kerja, plan strategik yang bersusun, berjadual dan ada target untuk unjuran berapa tahun akan datang. Dengan demikian, kalau kita merujuk dan kita melihat sendiri apa yang berlangsung dan apa yang berlaku di KUIP, Masya Allah, adalah merupakan satu penubuhan iaitu yang dipanggil bahagian kebitaraan. Bahagian kebitaraan iaitu institusi di KUIP ini sebagai satu pusat yang memastikan bagaimana setiap iaitu program, setiap jabatan dan pihak yang berada di KUIP ini dapat membangunkan sebarang gerak kerja dan kerangka kerja mestilah dapat kita pergi kepada satu wawasan iaitu di sini pencinta sunnah itu dilahirkan. Mengadakan kajian, mengadakan penyelidikan, juga mengembangkan modul-modul dan juga pemantauan, kolaborasi dan juga bahan-bahan cetakan, tulisan, penerbitan. Semuanya akan menuju kepada perkara yang dapat kita iaitu realisasikan aspirasi kita di sini pencinta sunnah dilahirkan. Inilah salah satu daripada usaha murni KUIPS di bawah Majlis Agama Islam Negeri Perlis, daripada penubuhannya dan akhirnya tertubuh Fakulti Quran dan Sunnah dan akhirnya insya-Allah dapat kita jaga institusi sunnah Rasulullah SAW itu. Jadi saya rasa kita pun berada di hujung kepada episod kita pada kali ini. Saya nak pergi kepada Kelaku Perlis yang merupakan nasihat Al-Fadhil Dr. Nizamuddin kepada para penonton dan para pendengar sekalian, bahawa kalau kita melihat tadi apa yang telah dibincangkan dalam tempoh 1 jam, kita memperkatakan bahawa bagaimana institusi Raja Wangsa Jamalulail menyeru rakyat supaya berpegang kepada sunnah yang sahih, bagaimana Perlembagaan Negeri Perlis mengkanunkan Ahli Sunnah Jamaah yang berasaskan sunnah yang sahih, bagaimana fatwa, bagaimana garis panduan penceramah Negeri Perlis, khutbah Jumaat Negeri Perlis memuatkan syiar kepada ahli hadis, dan seterusnya diadakan sekolah agama petang Perlis supaya anak-anak kita dapat menghayati Quran dan sunnah dengan lebih baik. Dan di peringkat tinggi, pengajian tinggi diadakan Kolej Universiti Islam Perlis, khasnya Fakulti Quran dan Sunnah, untuk memperkasakan lagi bidang pengajian hadis. Jadi sebagai rumusan dan nasihat kepada para penonton, khasnya rakyat Perlis, bagaimanakah nasihat doktor supaya rakyat Perlis ini cinta dan mempertahankan hadis-hadis yang sahih ni, dan supaya kita kata bila sebut hadis dhaif atau hadis lemah, dia tak cinta. Jadi mohon satu nasihat yang ringkas tetapi padat daripada doktor. Dipersilakan.
Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada junjungan mulia Nabi Muhammad SAW itu Sallallahu alaihi suri wasallam. teladan yang paling baik bagi sesiapa yang ingin mengharapkan rahmat daripada Allah dan dapat menyebut nama Allah dan menyebut zikrullah dengan sebanyak-banyaknya. Maka tidak lain dan tidak bukan dalam banyak-banyak contoh dan teladan, dalam banyak-banyak ikutan yang paling termulia ialah junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Diutuskan Nabi sebagai penerang, penyampai dan juga sebagai penjelas yang paling tepat, yang paling berautoriti untuk menjelaskan kurikulum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah tidak menjadikan manusia itu sia-sia dalam meraba-raba mencari jalan kehidupan, way of life. Malah Allah telah dengan belas kasihannya, dengan rahmatnya mengutuskan nabi-nabi, dan penghulu segala nabi ialah junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang diutuskan bukan duduk saja, bahkan setiap kata-kata, tindakan dan juga apa sahaja yang keluar daripada gerakan dan tindakan Nabi dianggap sebagai penjelas yang berautoriti kepada kurikulum Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 71, "Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulullah maka dia berjaya yang sebenar-benarnya, yang kejayaan yang paling mulia. Maka laras dan juga iaitu dasar kejayaan itu ialah berpandukan apa yang ditunjukkan oleh Allah, yang diturun tetapkan oleh Allah dan ditunjuk ajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan yang demikian boleh kita faham juga tidaklah kita semata-mata hidup dan makan dan minum semata-mata, tetapi biarlah hidup kita ini dengan ada tata cara untuk kita hidup bagaimana, untuk kita berkahwin macam mana, bermuamalah macam mana, untuk kita katakan berniaga macam mana, dan apa sahaja itu hendaklah berpandukan kepada titah perintah Allah dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kita hendaklah memelihara keutuhan dua warisan ini dengan baik, dan juga warisan Nabi Muhammad SAW, hadis Nabi itu dengan baik, dan berpeganglah dengan sekukuh-kukuhnya. Dan beruntunglah kita di negeri Perlis ini, pihak rajanya, pihak yang dipertua Majlis Agama Islamnya, pihak umaraknya, pihak ulama'nya betul-betul mengambil berat dari sudut memastikan sebarang apa yang nak diamalkan dalam agama dan apa yang diwartakan dan nak disiarkan dalam majlis-majlis agama mestilah ceramah dan seumpamanya berpandukan kepada sumber yang benar, sumber yang sahih. Moga-moga ini akan menghasilkan iaitu satu yang dipanggil satu norm ataupun satu norma yang benar dan jelas, dan dapat kita jadikan generasi di negeri Perlis ini sebagai rakyat yang berilmu, rakyat yang bernas dari sudut autoriti agamanya, dan inilah yang menjadi hasrat kepada diutuskan Nabi Muhammad SAW, dan kitalah sebagai pewaris dan penyambungnya mengekalkan kelangsungan kitab Allah dipelihara dan sunnah baginda Nabi Muhammad itu dijaga. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semoga saya juga dan Dr. Hazman juga sama-sama kita ada satu concern, satu perasaan bersungguh-sungguh untuk sayanglah Al-Quran dan sayanglah sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kita menjadi orang yang menjadi support dan penyokong, pendokong kepada usaha murni ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi demikianlah kesimpulan sekaligus rumusan dan nasihat daripada Dr. Nizamuddin. InsyaAllah kita harap pada masa-masa hadapan kita akan menghadirkan lagi beliau dan juga tokoh-tokoh ilmuwan lain yang selama ini mungkin tak berapa nak dikenali, tapi mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik, hidayah dan juga inayah kepada kita supaya dapat kita menjemput beliau lagi dan juga mereka
ke podcast kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk minggu atau episod yang akan datang, kita insya-Allah akan memperkatakan satu episod tentang tengkolok putera julang darjat dan busana lelaki perleh. Ya, jadi untuk itu sekali lagi kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu kandung kita, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perleh, di atas segala sokongan dan bantuan yang tidak henti-hentinya. Demikian juga kepada rakan-rakan kita yang amat setia dan penuh setia kawan, iaitu daripada Suara Sunnah Channel yang telah bersama-sama memberikan sokongan teknikal, sokongan cyber dan sebagainya kepada podcast kita. Demikian juga kepada segala penonton kita yang setia dan juga mereka yang telah like, share dan komen posting-posting kita di pelbagai platform media sosial. Sekali lagi, salah silap perleh mohon berundur terlebih dahulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi